Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Afiqah Najwa binti Hashim 266129 Grup Q Kuantan ingin membentangkan tentang program dan latihan organisasi dalam pembukaan Pusat Jagaan Kanak-kanak Autism Care Center by Jauhar bagi Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jauhar. Pengenalan dan carta organisasi agensi Jauhar. Jabatan Wakaf Zakat dan Haji telah diisytiharkan penubuhannya pada 27 Mac 2004 bersamaan 6 Safar 1445 Hijrah oleh mantan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tun Abdullah bin Ahmad Badawi semasa pengumuman Kabinet Kerajaan Malaysia. Rancangan rasmi Jauhar telah disempurnakan oleh YB Datuk Seri Dr. Abdullah bin Muhammad Zain, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri yang bertanggungjawab ke atas Hal Ehwal Islam pada 8 Oktober 2004 bersamaan 23 Syakban 1445 Hijrah. Bertempat di Dewan 2 Aras Konkurs Pusat Konvensyen Putrajaya. Menurut objektif Perbanan Jauhar, ia dapat memperkasakan dan memajukan pembangunan sosio-ekonomi ummah dalam bidang wakaf, zakat, mal, haji, umrah melalui kerjasama erat dengan pihak berkuasa agama, negeri-negeri dan agensi-agensi berkaitan dengan fungsi. Moto bagi agensi Jauhar ialah bersama membina tamadun ummah dan slogan bersama memantapkan Jauhar. Program dan latihan dalam melaksanakan aktiviti tahunan Jauhar. Yang pertama ialah program latihan organisasi dalam penubuhan wakaf perubahan Islam oleh Jauhar. Kedua, latihan organisasi dalam pembukaan Pusat Jagaan Kanak-kanak Autism Care Center by Jauhar. Tiga, program dan latihan pengurusan Jemaah Haji Malaysia (TH). Latihan dan program polisi agian zakat dan wakaf tunai. Latihan dan pengurusan program pengkomputeran dari Jauhar. Program latihan organisasi dan penubuhan Wakaf Perumahan Islam oleh Jauhar. Wakaf Perumahan Islam sebagai instrumen kewangan sosial Islam di Malaysia. Latihan dalam organisasi ini membincangkan kajian yang ingin dilaksanakan mengenai produk pembiayaan perumahan secara Islam di Malaysia, termasuk pembiayaan hutang dan ekuiti bagi pembentuk Wakaf Perumahan Islam sebagai instrumen kewangan sosial Islam baru di Malaysia. Kajian ini juga akan memfokuskan aplikasi wakaf tunai semasa untuk dijadikan alat membentuk Wakaf Perumahan Islam di Malaysia. Kajian yang dilakukan ini menggunakan kaedah kualitatif. Hasil kajian menunjukkan wakaf perumahan Islam dapat dilaksanakan di Malaysia melalui gabungan bersama dengan wakaf tunai dan institusi perbankan Islam mampu menjadikan wakaf perumahan Islam ini menjadi sebagai satu produk baru mereka dengan kerjasama Majlis Agama Islam Malaysia. Yang kedua adalah latihan organisasi dalam pembukaan Pusat Jagaan Kanak-kanak Autism Care Center by Jauhar. Latihan dalam agensi kedua yang ingin diajukan oleh Jauhar iaitu pembukaan Pusat Jagaan Kanak-kanak Autism yang menawarkan perkhidmatan dan sokongan yang kompetitif terhadap kanak-kanak untuk kanak-kanak yang mengalami autism di dalam keluarga mereka. Kajian ini mendapat kefahaman dalam pengetahuan berkaitan pesakit golongan kanak-kanak autism dan meningkatkan lagi aktiviti dan penerimaan program intervensi awal dalam meningkatkan kemahiran asas kanak-kanak menggunakan deskriptif dan membantu kanak-kanak berdikari. Seterusnya, penjanaan program selepas sekolah iaitu mengukuhkan kemahiran, iaitu yang pertama program intervensi awal, program selepas sekolah, program 3M, program sokongan keluarga dan program latihan dan konsultasi. Yang ketiga adalah program dan latihan pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Latihan dan program yang ketiga yang ingin dilaksanakan oleh Perbanan Organisasi Jauhar iaitu melaksanakan transformasi pengurusan Jemaah Haji Malaysia pasca pembesaran Kuartus Suci Mekah 1439 Hijrah. Kajian kes Lembaga Urusan Tabung Haji TH telah ditulis pula mengadakan aktiviti pelaksanaan dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia di Tanah Suci perlulah melalui penambahbaikan dari semasa ke semasa sesuai dengan pengiktirafan yang diberikan oleh pihak berkuasa Arab Saudi kepada Lembaga Urusan Tabung Haji TH. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji apakah transformasi yang dilakukan oleh TH terutama di lokasi-lokasi strategik di dua tanah suci bagi keselesaan dan kemudahan Jemaah Haji Malaysia. Pembubuhan dijalankan kepada pihak pengurusan TH di Tanah Suci di samping mendapat data daripada kajian lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat berbagai transformasi yang dilakukan oleh TH bagi meningkatkan kepuasan jemaah haji serta memudahkan urusan mereka sewaktu menunaikan rukun Islam ke-5. Hasil kajian ini penting terutama kepada institusi berwajib yang terlibat secara langsung dengan pengurusan haji untuk mendapatkan gambaran keseluruhan suasana sebenar semasa di sana. Seterusnya adalah latihan dan program polisi agihan zakat dan wakaf tunai.
Operasi agihan zakat dan wakaf tunai kepada golongan asnaf dan kemasyarakatan desa yang telah dipilih oleh organisasi Jauhar. Hal ini bertujuan menganalisis polisi agihan zakat yang dilaksanakan dalam zaman Rasulullah SAW dan Khulafa' ar-Rasyidin. Teknologi kajian adalah menggunakan kaedah analisis dokumen terhadap karya-karya asal penulisan fuqaha Islam. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat dua fasa agihan pada zaman Rasulullah SAW, iaitu sebelum hijrah dan selepas hijrah. Fasa agihan sebelum hijrah menyebabkan agihan tanpa ikatan kadar yang spesifik. Sebaliknya, ia terserah kepada kekuatan iman dan keakraban hubungan sama Muslim. Manakala agihan zakat dan wakaf tunai ini juga merupakan aktiviti yang harus dilaksanakan selepas hijrah, pada peringkat awalnya adalah berdasarkan ijtihad baginda sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah sebelum turunnya ayat 60 tadi pada surah At-Taubah, yang mana melalui ayat ini Allah telah memperincikan golongan yang layak menerima zakat dan wakaf tunai yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh umat Islam. Kajian ini boleh dijadikan batu asas dan menyemarakkan lagi keberkesanan agihan pada zaman moden bagi kemasyarakatan umat Islam. Latihan dan pengurusan program pengumpulan dari Jauhar. Peningkatan penggunaan IT terus melangkaui arena dan era globalisasi, kini dapat meningkatkan kerjaya terus dalam pelaksanaan pelbagai program, aktiviti penurunan data, kemasukan dan pengeluaran, penggunaan Excel dan struktur kewangan serta penghasilan kelangsungan aplikasi dan kemudahan peranti dalam alam cyber. Kaedah program dilaksanakan bagi melatih pekerja dalam meningkatkan mutu dan kualiti produk dalam meningkatkan latihan dan keberhasilan masyarakat yang diasaskan dari teknologi dan IT kepada warga kerja. Pelaksanaan dan proses dalam program IT dan melakukan program pengurusan ini dapat meningkatkan lagi mutu dan kerjasama antara pihak pekerja dan pihak atasan antara pekerja agensi Jauhar. Cabaran pengurusan pelaksanaan program Jauhar. Jadi berdasarkan kelima-lima daripada program dan latihan organisasi ini, yang terpilih adalah program dan latihan dalam pembukaan Pusat Jagaan Kanak-kanak Autism by Care by Jauhar, iaitu dengan cabaran pengurusan pelaksanaan program ini, terdapat beberapa isu mesti ditangani untuk memastikan keberkesanan program dalam organisasi dapat dilaksanakan, namun beberapa cabaran baru yang harus ditempuhi sebelum melakukan pelaksanaan program ini secara menyeluruh sehinggalah selesai harus ditempuhinya. Antaranya yang pertama, nilai kewangan dana zakat hampir tidak mencukupi. Dengan kerjasama antara perbadanan dan persesuaian lain, banyak yang memberi galakan dan sokongan dalam penerimaan nilai wang ringgit dalam menjalani pembukaan rumah perbadanan Care Center by Jauhar, serta sekaligus memerlukan keperluan asas lain seperti kelengkapan bilik darjah, buku dan alat tulis, kelengkapan dapur dan makanan asas serta tempat untuk tidur bagi anak-anak autism ini berehat, serta satu bilik pejabat yang dilengkapi dengan kelengkapan asas dan pengawal dingin untuk para guru dan pengajar. Ia memerlukan suasana yang selesa dan sentiasa bersih serta harmoni dalam hal penjagaan kanak-kanak autism ini. Selain itu, pihak pengurusan dan kerjasama tangan lain dalam penjagaan dan perkumpulan para guru dalam latihan penjagaan kanak-kanak perlulah ditapis dan dipantau supaya tidak terdapat kesilapan atau kesalahan oleh mana-mana pihak penjagaan kanak-kanak autism tersebut. Hal ini supaya mereka dapat bimbingan pada guru yang baik dan terurus dengan persekitaran yang teratur, guru yang bertauliah serta mempunyai pensejalan bagi guru pendidikan khas dan pensejalan guru pendidikan awal kanak-kanak amatlah digalakkan dalam pekerjaan ini. Hal ini supaya segala perkara terhadap penjagaan dan peraturan asas di Care Center by Jauhar, mereka dapat mengetahui cara bagaimana untuk menguruskannya dengan lebih baik. Selain itu, dengan yuran yang rendah yang dapat membantu dalam pelajaran kanak-kanak autism dan keluarga mereka yang memerlukan pusat jagaan yang terbaik haruslah dicapai oleh agensi Jauhar. Hal ini amat penting bagi menjaga nama baik agensi Jauhar serta kaki tangan yang menguruskannya. By Care Center by Jauhar. Jadi ini adalah agensi yang bekerjasama antaranya Rela, Jauhar, PPAS, Unicell, Universiti Teknologi Mara, Unify, Setia City, Yadim dan beberapa lagi agensi yang bekerjasama. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada pihak dan kaki tangan daripada pihak Jauhar, iaitu Jabatan Agensi Wakaf, Haji dan Zakat, serta terima kasih juga kepada pihak
pengajar iaitu Dr. Nazri serta rakan-rakan seperjuangan yang sebimbingan. Okey, jadi saya Noor Najwa binti Hashim 266179 ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan dan dorongan ini. So, segala kerjasama amatlah saya turuti dengan wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.